Setelah habis kelas, tanpa mempedulikan terik matahari, Imani mengayuh basikal seorang diri untuk pulang ke rumah. Semasa dalam perjalanan di atas basikal, Imani asyik berfikir dan mengeluh tentang tekanan hidup yang dihadapi keluarganya. Ya Allah, apalah nasib keluarga aku ni? Aku ni beban keluarga aku ke? Hebat betul ujian Allah bagi dekat keluarga aku. Selepas 20 minit mengayuh basikal, Imani sampai ke rumahnya dengan berbasah peluh dan Imani mendengar tangisan sayu dari dalam rumah. Imani terus melemparkan basikalnya. Mak! Mak! Pintu rumah dikuak dengan kasar oleh Imani. Kelihatan ibu Imani mengerang kesakitan di atas lantai. Kenapa ni, Mak? Kenapa? Laki tak guna tu lah. Habis duit aku kena lesap dengan si kaki judi itu. Setelah 50 minit berlalu, loceng yang menandakan waktu rehat sudah tamat pun berbunyi. Imani yang sedang lena tidur beralaskan lengannya tersentak kerana terkejut mendengar loceng yang berbunyi begitu kuat sekali. Lama juga aku terlelap ni. Lepas ni kelas matematik. Baik aku study sikit-sikit apa yang patut sebelum cikgu masuk. Sambil Imani sedang fokus membelik buku matematiknya, tiba-tiba Imani menggosok perutnya dengan lemah. Hai, laparnya lah. Tahan sekejap ya perut. Dekat rumah ada lagi 2 ekor ikan masin lebih makan malam semalam. Bolehlah buat lauk makan sama-sama dengan mak balik sekolah nanti. Sabar ya perut. Beberapa minit kemudian, kelas 5 Al-Imran itu sudah dipenuhi dengan murid-murid yang baru pulang rehat di kantin. Kelas agak bising ketika itu, sehinggalah Cikgu Anis, guru matematik kelas 5 Al-Imran, melangkah masuk ke dalam kelas itu. Okey kelas, hari ini kita akan masuk ke topik baru iaitu matriks. Jangan risau, tajuk ni mudah je kalau awak bagi perhatian 100% kepada apa yang saya nak sampaikan ni. Sambil Cikgu Anis mengajar di hadapan, Imani tidak mampu memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap pembelajaran itu kerana perutnya tidak berhenti berkeroncong meminta diisi. Cikgu Anis ternampak kelakuan Imani yang sedang memegang perutnya dengan riak wajah seperti menahan sesuatu. Namun beliau tidak menegurnya ketika itu kerana tidak mahu mengganggu konsentrasi murid yang lain. Baiklah kelas, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua faham dengan apa yang cikgu terangkan sepanjang kelas tadi. Nanti cikgu akan bagi kamu semua kerja rumah untuk tajuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh datang jumpa cikgu di bilik guru ya. Terima kasih semua. Selesai sahaja mengucapkan terima kasih kepada seluruh kelas, Cikgu Anis terus melangkah ke arah tempat duduk Imani. Imani, nanti habis je kelas awak hari ni, jumpa cikgu dekat bilik guru ya. Ada benda cikgu nak tanya. Baiklah cikgu. Tergagap-gagap Imani memberi respon kepada gurunya itu kerana dia takut dia dipanggil atas sebab salah laku. 2 jam berlalu, maka tamatlah kelas Imani pada hari tersebut. Imani terus mengemas tempat duduknya kerana dia perlu cepat pergi ke bilik guru untuk berjumpa dengan Cikgu Anis. Selesai sahaja mengemas, dia terus berlangkah laju menuju ke bilik guru. Sampai sahaja di hadapan bilik guru, Imani mengetuk dan memberikan salam terlebih dahulu sebelum melangkah masuk. Assalamualaikum. Sebaik sahaja sudah masuk ke dalam, dia terus berjalan ke arah meja guru matematiknya itu.
Kelihatan wajah Cikgu Anis seperti sedang menunggu seseorang untuk berjumpa. Beliau ternampak Imani yang sedang berjalan mencari mejanya dan kemudian beliau terus memanggil Imani. Imani, cikgu kat sini. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam Imani. Duduk. Sambil menarik kerusi untuk diberi kepada Imani. Sejurus selepas melabuhkan punggungnya di kerusi yang diberi oleh Cikgu Anis itu, Imani terus menanyakan soalan yang bermain-main di fikirannya selepas kelas matematik tadi. Cikgu Anis meletakkan tangan di kedua-dua bahu Imani. Imani, awak okey ke hari ni? Sihat tak? Ada masalah nak cerita dengan cikgu? Bertubi-tubi soalan yang dilontarkan oleh Cikgu Anis kepada Imani. Imani berasa terkejut kerana dia merasakan kelakuannya tadi mungkin dilihat oleh gurunya itu. Saya okey je, Cikgu. Sihat je. Cuma tadi saya sakit perut sikit. Rasanya terlebih makan malam tadi ni. Imani menggosok perutnya sambil tersengih. Betul ni? Dah elok ke belum perut tu? Betul. Dah elok dah ni, Cikgu. Imani terpaksa menipu gurunya itu kerana dia malu hendak menceritakan perkara yang sebenar dan tidak mahu menyusahkan gurunya. Dia menahan diri untuk bercerita tentang masalah keluarganya yang menjadi punca dia susah untuk fokus terhadap pembelajaran. Okeylah kalau macam tu, balik rumah elok-elok. Kalau awak ada apa-apa masalah nak kongsi dengan saya, jangan malu-malu tau. Saya cikgu awak. Selagi saya boleh bantu anak murid saya bantu. Imani berasa bersalah ke atas gurunya itu dan dia cepat-cepat meminta izin dari gurunya itu untuk beredar dari situ. Terima kasih, Cikgu. Saya minta diri dulu ya. Baiklah, hati-hati balik tu. Imani dan Sarah pun berjalan menuju ke perpustakaan untuk mengulang kaji subjek matematik. Ketika masuk sahaja ke perpustakaan, Sarah terlihat Adam yang sedang mengulang kaji pelajaran bersama laptop yang dibawanya dari rumah. Adam, kau tak balik lagi ke? Tanya Sarah kepada Adam. Kau nampak aku kat sini kan? Confirm lah aku tak balik lagi. Adam menjawab dengan muka bengang. Aku tanya je pun, langsunglah nak buang muka dekat aku. Boleh tak aku duduk sekali dekat meja ni dengan Imani sebab meja lain semua dah penuh. Dengan nada merayu Sarah meminta izin. Tak apalah kalau macam tu. Aku rasa aku balik dulu ke Sarah. Duduklah. Tapi kau jangan nak sembang sangat dekat sini. Suara tu kena pelan kalau nak berbincang dekat sini. Bukan korang je nak belajar. Okey. Sedang asyik berbincang bersama Sarah, Imani terlihat Adam yang sedang melayari YouTube melihat video pembelajaran matematik. Tak cukup lagi ke penerangan Cikgu Anis tadi? Kenapa Adam sampai nak buka YouTube? Tengok video pengajaran tu. Imani hanya menggelengkan kepalanya sahaja. Selepas sahaja melihat Adam, Sarah pun meminta bantuan untuk menyelesaikan latihan tersebut. Weh, korang. Tolong aku jap, boleh tak? Macam mana nak selesaikan yang ni? Adam dan Imani melihat Sarah dengan serentak. Alah, benda macam tu pun nak kena ajar ke? Senang je kot. Mari sini saya tolong. Adam melihat jalan kerja yang Imani lakukan itu dengan melihat gerak-geri tangan Imani yang sedang menulis. Panjang sangat kerja jalan yang kau buat tu. Tengok ni, jalan kerja aku buat ni. Kan simple. Tak makan masa pun nak jawab. Ni kan yang Cikgu Anis ajar dekat kita. Jadi kita ikutkan je lah. Kenapa nak peningkan kepala nak campur adukkan jalan kerja yang lain? Lagipun jalan kerja yang Cikgu Anis ajar ni dapat markah yang tinggi berbanding yang kau buat tu. Jawab Imani kepada Adam. Kau belajar dari mana, Adam? Jalan kerja yang ni? Sekarang kan dah canggih. Kau tengok je lah dekat YouTube.
Banyak tau pembelajaran alam maya dekat sana tu. Video terpendek tapi penuh je dengan manfaat. Jawab Adam. Oh, macam tu. Tapi apa yang kau dapat belajar dari alam maya? Kau tak boleh pun bersemuka dengan guru yang ajar kau. Tak best weh. Jawab Sarah dengan tegas. Tapi Dam, rasanya kalau kita belajar dengan guru, lagi berkat tau. Yang paling penting hubungan kita dengan guru lagi dekat sebagai anak murid. Tu cara aku belajar. Mana boleh kau nak samakan? Selepas sahaja mereka melihat jalan kerja yang berbeza, mereka pun mengambil jalan kerja tersebut untuk ditunjukkan kepada Cikgu Anis bagi memastikan mereka berada dalam keadaan yang selamat semasa menjawab soalan peperiksaan nanti. Assalamualaikum Cikgu, maaf mengganggu masa rehat Cikgu. Saya datang ni nak tanya berkaitan topik semalam. Semalam saya buat latihan dengan Sarah. Ada satu soalan matematik yang kami buat tu sangat susah dan ambil masa yang agak lama untuk diselesaikan. Jadi, saya datang sini nak tunjuk dekat cikgu dua jalan kerja yang berbeza tetapi mendapat jawapan yang sama. Imani memperlihatkan Cikgu Anis dua kertas yang berisi jawapan berlainan jalan kerja. Cikgu tengok dulu. Cikgu Anis pun membelek-belek kertas tersebut untuk dilihat. Setelah mendapati perbezaan jalan kerja tersebut, beliau pun memberitahu kepada Imani. Imani, kedua-dua jalan kerja ni diterima, tetapi pemarkahan untuk kedua jawapan ni adalah berbeza. Apa yang berbeza cikgu? Saya guna cara jawab yang cikgu ajar tu dan satu jawapan lagi ni jawapan Adam. Apa yang berbeza cikgu? Imani mengulang soalan yang sama. Jalan kerja yang telah kamu lakukan ni adalah cara jawab yang paling tepat. Jalan kerja yang panjang akan dapat markah tambahan, walaupun markah tambahan tu cuma 1 markah sahaja. Bagi jalan kerja kedua ni, ianya sangat ringkas walaupun ia mendapat jawapan yang betul. Tetapi pemeriksa sukar untuk beri markah tambahan kepada jawapan sebegini. Oh, macam tu ya cikgu. Baiklah cikgu, terima kasih atas penerangan ni. Lepas ni saya akan buat macam yang cikgu ajar dalam kelas. Saya jadi keliru nak jawab soalan ni lepas tengok jawapan Adam tu. Tak apa, ikut saja apa yang cikgu ajarkan. Walaupun ia memakan masa untuk dijawab, tapi ianya berikan kebaikan kepada awak. Terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu. Keesokan harinya, Imani tersedar akibat bunyi ketukan pintu yang sangat kuat. Jam menunjukkan 5 pagi dan Imani terdengar suara yang sangat riuh di dalam bilik ibunya. Imani segera bangun dan menuju ke bilik ibunya. Mak okey tak mak? Apa yang dah jadi ni mak? Apa yang ayah dah buat dekat mak ni? Mak okey nak. Kamu pergilah mandi kemudian siap. Nanti lambat ke sekolah. Tapi mak... Tak apa nak. Mak okey. Mak nak rehat sekejap. Kenapalah nasib aku dengan mak macam ni? Ya Allah, besar sungguh ujian yang kau berikan. Semalam aku dibuli. Hari ni mak pula dipukul. Habis semua duit mak diambilnya. Peperiksaan dah nak dekat. Apa aku patut buat ni? Patut ke aku berhenti sekolah dan bantu mak? Serabutnya. Imani angguk dan segera bersiap untuk ke sekolah. Jam menunjukkan pukul 7 pagi dan Imani telah tiba di kelasnya. Imani duduk dan termenung. Imani, awak okey ke? Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahulah saya. Mana tahu saya boleh bantu. Tak ada apalah Sarah. Saya okey je. Cuma penat sikit. Loceng berbunyi menandakan waktu PTP telah bermula. Kelas matematik akan bermula. Beberapa minit kemudian, Cikgu Anis melangkah masuk ke dalam kelas. Baiklah semua, itu sahaja pada hari ini. Ada soalan ke? Jika tiada soalan, maka kelas kita sampai sini sahaja.
Cikgu Anis menuju ke arah Imani dan menegur Imani yang sedang termenung. Imani, jumpa saya waktu rehat di bilik guru. Baik, cikgu. Tiba waktu rehat, Imani segera ke bilik guru untuk berjumpa dengan Cikgu Anis. Kenapa cikgu nak jumpa saya? Saya ada buat salah ke? Kamu okey ke Imani? Cikgu tahu kamu ada masalah. Ceritalah dekat cikgu, mana tahu cikgu boleh bantu. Air mata Imani mengalir dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Usai solat subuh, Adam tidak menyambung tidurnya dan melakukan persiapan sebelum kelas atas talian. Setelah sesi pembelajaran bermula, Adam mendapati topik yang dipelajari sangat mudah baginya, walaupun rentak pengajaran yang disampaikan agak laju daripada kebiasaannya. Murid-murid, adakah anda semua dapat faham pembelajaran kita pada hari ini? Akhir sudah video pembelajaran dalam topik kita hari ini. Saya harap anda semua dapat faham dengan baik mengenai topik kali ini. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye semua. Adam lantas menjawab, "Faham." Lalu Adam bercakap sendiri, "Uish, topik ni senang sangat. Aku rasa aku boleh habiskan silibus ni awal lagi dari kawan aku Imani tu di sekolah harian. Bestnya. Aku tak perlu bangun awal untuk siap ke sekolah pun dah dapat belajar. Tu pun belajar lagi baik daripada orang lain yang ke sekolah." Ujar Adam dengan nada yang bangga. Namun, Adam terdetik dalam hatinya. Pembelajaran hari ini agak laju. Tak macam hari sebelumnya. Tapi, nasib baiklah aku dapat faham juga topik hari ini. Adam terus mengangguk. Adam mengulang kaji selama 1 jam dan terus tidur. Keesokan paginya, dia melakukan rutin yang sama, iaitu melakukan persiapan sebelum kelas setelah selesai menunaikan solat subuh. Setelah video pengajaran dimainkan selama 30 minit, "Ya Allah, apa cikgu dalam video YouTube ni ajar? Aku tak faham lah. Apa yang susah sangat ni?" Sambil meraup mukanya dengan kasar, Adam terus menutup laptopnya dan berbaring. Nanti malam lah aku buat revision balik topik hari ni. Dah pening dah ni sampai nak pecah dah otak aku ni. Semasa Adam melakukan revision setelah makan malam, Adam tidak dapat memahami sepenuhnya topik yang dipelajari. Macam mana ni? 40% je aku faham topik ni. Dah lah 3 jam aku hadap laptop ni. Serabutlah aku. Topik hari ni macam tak faham sepenuhnya. Nak ditambah pula topik esok. Kenapa makin hari makin susah je aku nak faham ni topik yang diajarkan. Adam kelihatan semakin tertekan dan fikirannya bercelaru. Lalu dia mengambil keputusan untuk tidur kerana hari sudah larut malam dan jarum jam telah menunjukkan pukul 12.30 malam. Jam di dinding menunjukkan tepat jam 9 pagi. Setelah Adam selesai bersarapan bersama keluarganya, dia bergegas ke biliknya untuk mengulang kaji pelajaran. Dia bercadang untuk membuat latihan bagi subjek matematik. Adam menghidupkan laptop lalu tangannya giat menaip sesuatu pada papan kekunci. Welcome to presentation on basic trigonometry. Kedengaran bunyi daripada pembesar suara. Adam kelihatan fokus tentang topik yang ingin dipelajarinya. Namun setelah 10 minit,
Tiba-tiba, tak faham lah. Kenapa aku tak dapat jawapan yang sama macam contoh diberi? Pening lah. Adam merungut sambil menekan butang jeda pada skrin. Adam mulai memaling pen ke tepi dan merenyuk kertas yang telah ditulis nota. Dia menghempas badannya ke katil sambil mengusap kasar rambutnya. Namun selepas seketika, dia mendapat idea. Apa kata aku tanya soalan dekat ruangan komen? Mana tahu ada yang boleh tolong jelaskan ke? How do we calculate to get tan X? Type Adam di ruangan komen. Harap-harap adalah yang menjawab. Bisik Adam sambil tersenyum penuh harapan. Dah pukul 1:30? Sekejap ni masa berlalu. Adam cepat-cepat sedar lalu memeriksa pemberitahuan dari YouTube jikalau ada yang memberi respons daripada komen yang ditinggalkannya. Namun dengan hampa Adam berkata, 1 pun tak ada respons. Habis tu macam mana aku nak faham kalau tiada siapa boleh tolong aku explain topik ni? Adam kelihatan sangat kecewa sambil meraup mukanya dengan kasar. Makcik Zainab mendekati Adam di ruang tamu. Adam kelihatan sugul di atas sofa sambil termenung. Sudah 3 hari Imani tidak hadir ke sekolah setelah penceritaan kisah masalah keluarganya kepada Cikgu Anis. Ya Allah, kenapalah agaknya dengan Imani ni? Sudah berapa hari aku tak nampak Imani. Bagaimana keadaannya sekarang ya? Nampaknya aku tidak boleh berdiam diri ni. Aku kena pergi jumpa dengan Imani setelah habis waktu persekolahan ni. Imani terus berlari mendapatkan ibunya. Sudah ayah, sudah. Jangan sakitkan mak lagi. Pada masa yang sama, Cikgu Anis mendengar semua pergelutan yang berlaku. Tanpa berfikir panjang, Cikgu Anis terus menelefon polis kerana kelihatan ayah Imani sudah tidak terkawal. Assalamualaikum, saya Anis ingin melaporkan kejadian penderaan di rumah anak murid saya. Tanpa membuang masa, Cikgu Anis masuk bersama-sama dengan polis. Jangan bergerak. Kamu ditahan kerana mencederakan keluarga. Maaf Puan, saya terpaksa bagi tahu pihak polis atas perbuatan suami Puan. Tidak mengapa, Cikgu. Saya sebenarnya berasa bersyukur kerana Allah sudah selamatkan saya dan Imani dengan bantuan Cikgu daripada lelaki tak guna itu. Saya sepatutnya berterima kasih kepada Cikgu kerana sudi membantu keluarga saya. Alhamdulillah, lega saya mendengarnya. Sebelum saya terlupa, saya ingin bertanya, kenapa Imani tidak hadir ke sekolah dan mengumpul tin-tin kosong? Maafkan saya cikgu, saya tak datang sekolah beberapa hari ni sebab saya bekerja nak tolong keluarga saya. Imani, awak tidak boleh begitu. Ada banyak lagi cara untuk dilakukan bagi membantu keluarga selain ponteng sekolah dan bekerja. Cikgu harap lepas ni Imani tidak ponteng lagi dan hadir ke sekolah untuk belajar. Jangan lupa, tahun ni kamu akan menghadapi peperiksaan besar. Baik cikgu, maafkan saya. Begini, cikgu akan kemukakan nama kamu untuk kelayakan mendapat bantuan persekolahan. Cikgu harap ia sedikit sebanyak dapat membantu kamu dari segi kewangan. Setelah kejadian itu, hubungan Cikgu Anis dan Imani bertambah baik. Malah, keadaan Imani bertambah ceria. Amboi. Seronoknya saya tengok awak ni, Imani. Ceritalah sikit, saya pun nak tahu juga. Seminggu kemudian, Imani dan Sarah menemui Cikgu Anis di bilik guru dengan membawa jawapan latihan matematik yang telah dilakukan.
Assalamualaikum cikgu, maaf mengganggu. Kami datang ni nak tunjukkan hasil jawapan yang kami dapat daripada latihan yang kami buat. Kalau tak keberatan, boleh tak nak minta tolong cikgu semakkan? Waalaikumsalam. Ya Imani, Sarah. Boleh. Kamu kan anak murid saya akan bantu sehabis mungkin. Mari cikgu tengok hasil kerja kamu. Wah, bagus. Nampaknya terdapat peningkatan dari sebelum ni. Jalan kira kamu nampaknya sudah dapat memenuhi kehendak pemeriksa. Tahniah buat kamu berdua. Tingkatkan lagi usaha. InsyaAllah kamu akan mendapat markah yang cemerlang untuk peperiksaan sebenar nanti. Terima kasih cikgu. Semoga Allah membalas jasa cikgu. Hari keputusan peperiksaan telah pun tiba. Pagi-pagi lagi Adam keluar rumah sampai tak sempat sarapan. Kemudian, selepas selesai mengambil keputusannya, Adam terus keluar dari bilik darjah. Ni je hasil yang aku dapat. Aku ingatkan belajar dengan AI ni walaupun susah faham, adalah juga hasil dia. Tapi marah Adam sambil menggenggam selip keputusan peperiksaannya. Baik aku pergi sorok sekarang sebelum orang datang serbu aku tanya pasal result ni. Jenuh nak cover jap lagi. Bisik Adam dalam hati sambil memandang sekeliling sebelum bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Sarah, awak ada nampak Adam tak? Dari tadi saya cari dia tak jumpa-jumpa. Tak adalah pula saya nampak dia. By the way, keputusan awak macam mana? Tersenyum bahagia nampak. Alhamdulillah, tak sia-sia weh penat lelah kita selama ni. Apa kata kalau kita pergi jumpa Cikgu Anis? Saya dah terlebih excited dah ni. Bagus sangatlah tu. Jom. Selesai berbicara mengenai result masing-masing, Imani dan Sarah bergegas ke bilik guru untuk berjumpa dengan Cikgu Anis. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Lah korang, cikgu ingatkan siapalah tadi. Apa hajatnya nak berjumpa dengan cikgu ni? Result kamu berdua macam mana? Alhamdulillah cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sebab cikgu lah saya dapat keputusan yang cemerlang yang saya sendiri pun tak expect boleh sampai tahap ni. Kalau tak ada cikgu, saya rasa emosi saya tak stabil kot dengan masalah keluarga yang saya kena hadap sebelum-sebelum ni. Ya, betul tu cikgu. Kalau tak ada cikgu, siapalah kita orang ni? Sama-sama. Dah memang jadi kewajipan dan tanggungjawab cikgu untuk buat anak-anak murid cikgu berjaya. Kalau korang gagal, maka gagallah tugas cikgu sebagai cikgu korang. Tapi kan, cikgu nak tanya, kamu berdua ada nampak Adam tak? Dari tadi lagi cikgu duk tengah cari dia ni. Kita orang pun tengah tercari-cari dia juga ni cikgu. Lepas tahu result tadi, dia terus je lesak. Itulah cikgu. Risau kot orang tanya keputusan dia. Setelah selesai keluar dari bilik guru, Imani dan Sarah pun berjalan sambil ketawa riang membicarakan keputusan peperiksaan mereka. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba mereka ternampak. Dam, kau buat apa kat sini? Macam mana keputusan kau? Kau kan belajar dengan AI kau tu. Confirm keputusan kau meletup-tup punya. Macam ni lah weh result aku. Aku rasa adalah juga soalan yang aku boleh jawab hari tu. Tapi hampir. Buat penat aku je belajar siang malam kalau seceput ni je result aku. Tunduk Adam sambil memegang kepalanya. Itulah kau. Aku kan dah pesan awal-awal dah hari tu. Kau tu yang ego. Nak ikut kepala kau sangat kan? Kan? Dah tengok tak apa dah jadi? Luah Sarah dengan nada geram. Aku menyesal weh tak ikut cakap kau dengan Sarah itu dekat perpustakaan. Adam menghela nafas panjang, tanda menyesal dan mengeluh. Tak apa weh, aku dengan Sarah boleh selesaikan masalah kau.
Cuma ada syarat lah. Pertama, kau tak boleh nak ponteng kelas dah. Kedua, kau kena belajar dengan kita orang. Dan yang ni yang paling penting, kalau kau tak ikut yang ni, kita orang tak nak tolong kau dah. Sebab kau sendiri tak nak tolong diri kau. Yang last ni, apa-apa soalan yang kau tak faham, kau kena tanya direct dengan cikgu yang mengajar kau. Sebab setiap jalan kira yang cikgu ajar tu ada markah tau. Baiklah. Lepas ni aku janji. Aku ikut cakap korang. Terima kasih korang sebab tolong nasihat dengan tolong aku. Korang memang the best. Sumpah aku cakap. Mari aku belanja korang aiskrim. Bicara Adam dengan nada sedikit kelegaan. Mereka pun saling ketawa sambil memandang Adam yang tersengih. Kemudian mereka pun bangun dan menuju ke kedai berhampiran sebelum balik ke rumah masing-masing.